Kita terus dengan perlawanan kedua melibatkan pasukan daripada Pool B, iaitu melibatkan pasukan Sukma Perak menentang Sukma Melaka. Pasukan Sukma Perak yang telah pun menang perlawanan yang pertama awal pagi tadi mendudukkan Perlis, sementara Melaka harus bangkit dari kekalahan daripada Johor kepada Johor di awal pagi tadi untuk mencari kemenangan pertama dalam perlawanan ini. Perak sepak mula dari sebelah kanan ke kiri. Bawah saudara Helmi bin Mat Isa selaku pengurus pasukan, dengan Abdul Latif bin Ismail dan Alwish Al-Karni bin Wad Jedai untuk jurulatih pasukan Sukma Perak. Kemenangan bergaya di perlawanan pertama tadi sudah pasti memberikan semangat kepada pasukan Perak untuk mencatatkan kemenangan yang kedua untuk memberikan mereka terus melangkah ke peringkat skuad akhir pada hari ketiga nanti. Muhammad Zikri bin Nordin, Muhammad Khairul Akasya bin Yaakob, Ahmad Syamirul Imran bin Azman, Zaril Daniel bin Zulhamidi, Saiful Izham bin Muhammad Saleh, Muhammad Arif bin Muhammad Zamiri, Muhammad Rami Daniel bin Roslan, Danish Fawas bin Khairul, Aiman Nazmi bin Awaludin, Firdaus bin Muhammad Zahid, Ahmad Syafiq Iqmal bin Ibrahim dan juga Ahmad Izzat Hakimi bin Ahmad Azhar membarisi 12 pemain Sukma Perak yang berjaya didaftarkan terpilih mewakili bendera negeri Perak untuk tahun ini. Manakala untuk pasukan Melaka di bawah Cik Muhammad Haziq bin Rosman selaku tim manager, dan Muhammad Aminuddin bin Samsudin dan juga Zamir bin Abdul Rahman selaku jurulatih pasukan gerakan baik. Dan main jersey nombor 1 atau main jersey nombor 11 daripada Perak, iaitu Muhammad Syafiq Iqmal, mencuri bola gerakan daripada Melaka dari kawasan bahaya untuk mencatatkan try yang pertama kepada pasukan Perak, dengan Muhammad Firdaus bin Muhammad Zahid menyempurnakan conversion. Senarai pemain-pemain Melaka: Adin Iman Putra bin Ma'arudin, Ali Izlan bin Alimi, Akasha Daniel Irwan bin Irwan, Ashraf bin Zulkifli, Muhammad Ilman bin Nahar, Muhammad Emir Aiman bin Jasmine, Muhammad Ainuddin Muhammad Zulkafli, Muhammad Daniel Haziq bin Sazali, Muhammad Faiz bin Hashim, Muhammad Nurul Aiman. Masuk. Muhammad Aminuddin bin Zulkafli, Muhammad Daniel Haziq bin Syazali, Muhammad Faiz bin Hashim, Muhammad Nurul Aiman bin Syahrizal, Muhammad Zuhri bin Mustafa dan juga putra Danish bin Abdul Ghani melengkapkan senarai 12 pemain Melaka Sukma Sevens kali ini. Beberapa pemain Melaka berbakat buang bola sahaja, nampaknya pemain Melaka membahayakan pertahanan rakan-rakan, tendang keluar yang baik untuk mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya, memberikan kembali bola kepada penguasaan Perak. Line out untuk Perak dilihat. Key player untuk Melaka iaitu Adin Iman Putra bin Mak Baharudin baru saja diusung keluar kerana kecederaan. Lihat di skrin kiri sebentar tadi. Baik line up Perak. Satu yang perlu dibanggakan oleh warga Perak dan juga pemain Perak ialah kekemasan dan ketajaman line up mereka. Buang ke belakang untuk support, jaya dicuri pula, hilang bola daripada Perak. Sayang sekali. Hanya perlu untuk jatuhkan diri untuk second phase attack kicking dan juga rak. Tapi penalti kembali kepada Perak. Quick tap dia dapat, referee dibenarkan. Cari-cari jalan untuk ke try line, cari try yang kedua, dan itulah yang beliau jumpa. Ke kiri, ke kanan, ke kiri dan kanan. Main ini tidak mahu mengaku kalah untuk memberikan try yang kedua
kepada pasukan Perak melalui main jersey nombor 8 Danish Fawaz bin Khairul. Danish Fawaz juga menjaringkan 2 try pertempuran mereka di perlawanan pertama tadi. Terus menjaringkan try yang ketiga kepada pasukannya untuk memberi sedikit keselesaan di separuh masa yang pertama ini. Sepak mula kembali. Knock on pula daripada Melaka. Serba tak menjadi sebenarnya Melaka di separuh masa yang pertama. Perlawanan mereka tentang Johor dilihat seperti ada sedikit harapan sebenarnya pada pasukan Melaka ini. Tapi ditutup terus oleh persembahan hebat pasukan Perak di separuh masa yang pertama. Muhammad Firdaus Mat Zahid masukkan bola. Sebelah kanan melebarkan ke bahagian hujung. Jutan masuk ke dalam, switching masuk ke dalam, looping dan terus saja membelah pertahanan Melaka. Cantik set play kalau kita dapat tunjukkan ataupun lihatkan set play yang dilakukan oleh pasukan Perak sebentar tadi. Satu miss pass dan satu loop untuk totally memperdayakan pertahanan pasukan Melaka. Tembus di bahagian tengah untuk try yang seterusnya daripada Perak. Kembali dalam penguasaan Perak. Apakah lagi yang boleh Melaka lakukan dalam situasi ini? Hanya berharap Perak tidak melakukan try keempat sebelum tamat separuh masa yang pertama ini. Tapi kehebatan Perak, terlalu baik permainan mereka di separuh masa pertama. Lagi penalti daripada pengadil untuk Perak. Adil yang mengendalilah saudara Aiman Adib daripada Selangor. Side step masuk ke dalam lagi dia pemain ini. Bagi saya adalah pemain key player untuk pasukan Perak berjersey nombor 8. Sudah banyak kali saya sebut nama beliau daripada 2 perlawanan ini. Itulah Danish Fawaz bin Khairul. Tubuh kecil saja tapi membuat side step demi side step, membelah pertahanan pasukan lawan untuk memberikan try seterusnya kepada Perak. Kita punya besi tu. Kita tengok bawah. Siapa di bawah? Oh juga Amin. Diminta bersedia untuk perlawanan seterusnya. Perlawanan ke-14.
Pasukan Johor Darul Ta'zim menentang pasukan Perlis. Bambang hampir sejati. Patut cakap esok yang sana zoom, yang sini white. Sini goyang-goyang tu. Tapi esok kita ke zoom. Meneruskan aksi separuh masa kedua dengan Perak lihat selesa tamat separuh masa pertama. Pertukaran-pertukaran main yang dilakukan oleh jurulatih pasukan Perak, iaitu Saudara Abdul Latif bin Ismail, dibantu oleh Awish Al-Karni bin Muhammad Jadi, untuk Melaka beri pressure yang pertama. Terus saja berpindah kepada penguasaan Perak. Lagi daripada pemain ini, biji nombor 8, Danish Fawaz bin Khairul. Kecil saja main ini, tapi kelibat beliau begitu menghantui pasukan-pasukan yang menentang pasukan Perak di dua perlawanan ini. Suka untuk kita berkongsi dengan tuan-tuan dan juga puan-puan penonton-penonton di luar sana tentang keputusan-keputusan perlawanan terkini sesi kedua sebelah petang hari yang pertama ini. Dengan kategori lelaki, perlawanan pertama melibatkan Kedah menentang Pahang. Pahang mengejutkan Kedah, tuan-tuan, untuk jadi pasukan pertama yang layak ke peringkat suku akhir nanti. Ditemani dengan Terengganu, bermakna Pahang dan Terengganu telah menang dua perlawanan di peringkat kumpulan mereka, sekaligus mengesahkan tempat mereka ke peringkat suku akhir. Tahniah kita ucapkan kepada Pahang dan Terengganu, manakala Kedah dan juga Pulau Pinang terpaksa bermain di kategori bowl ataupun di kategori bawah. Untuk Pool B, perlawanan ini yang pertama ini dia di antara pasukan Perak dan juga Melaka. Selepas ini kita akan menonton pasukan Johor dan juga Perlis yang akan bermain di Pool D sebentar nanti. Pool C akan mempertemukan wilayah Persekutuan dan juga Negeri Sembilan. Satu lagi perlawanan meletup sebelum diakhiri hari ini dengan perlawanan Pool D di antara Sarawak dan juga Selangor untuk kategori lelaki. Jadi kepada pasukan-pasukan yang tidak ada dalam senarai pada hari ini, mereka kita katakan berehat untuk hari ini, akan hanya bersambung untuk perlawanan esok. Melaka sebelah kanan membuka permainan di separuh masa yang kedua. Sekurang-kurangnya mendapatkan try sagu hati. 24 mata saya kira sudah agak jauh kepada pasukan Melaka untuk mengejar kehebatan Perak yang dilihat begitu konsisten di attacking dan juga defending. Mungkin sudah sedikit rasa bersenang lenang kerana sudah pun cukup banyak mata yang mereka dapat di separuh masa yang pertama tadi. Tidak seagresif separuh masa pertama dilihat pasukan Perak. Diharap tidak lalai main-main Perak, takut berlaku kecederaan hingga mengheret atau membawa ke perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Belum keluar lagi daripada kawasan mainan dan knock-on di depan mata pengadil Aminah untuk scrum kepada pasukan Melaka. Letak belakang kau, letak belakang kau. Sekali kecederaan melanda seorang pemain Melaka. Tak nampak pula siapa di sana setelah seorang main key player mereka, iaitu Adim Iman Putra, sudah pun mengalami kecederaan dan dibawa keluar. Sekali lagi kita ingatkan, seronok kita berkongsi jadual perlawanan untuk sesi petang ini. Sekarang adalah perlawanan di antara Pulau Pinang, antara Perak dan juga Melaka mahukan saya untuk Pool B. Satu lagi perlawanan Pool B selepas ini ialah antara Johor dan juga Perlis. Kemudian adalah perlawanan Pool C di antara wilayah Persekutuan dan menentang Negeri Sembilan. Perlawanan meletup tu, tuan-tuan. Dan perlawanan Pool D di antara Sarawak dan juga Selangor. Melaka melancarkan serangan ke sebelah kanan, dilebarkan ke sebelah kanan atau kiri oleh pemain jersey nombor 7, itu Ilman bin Nahar. Curi oleh pemain-pemain Perak.
pantas larian zigzag ke kiri dan kanan. Bijak sekali running line yang ditunjukkan oleh pemain Perak ini. Gabungan beberapa pemain yang disudahkan dengan pemain ini berjersey nombor untuk memberikan try yang seterusnya pada pasukan Perak. Nanti pressure daripada tahanan Melaka. Untuk larian pantas dari main jersey nombor 4 iaitu Zairil Daniel bin Zulhamidi untuk memberikan 5 mata lagi kepada Perak, mengukuhkan kedudukan mereka. Apa yang berlaku di Pool A di antara Pahang, Penang, Terengganu dan juga Kedah sedikit menurunkan graf seronokan kita sebenarnya di hari kedua nanti, kerana dua pasukan telah pun berjaya menang dua perlawanan, iaitu Pahang dan juga Terengganu, dan mengesahkan tiket mereka ke peringkat skuad akhir. Jadi perlawanan-perlawanan esok dalam Pool A hanyalah perlawanan-perlawanan melengkapkan jadual. Begitu juga dengan Pool B, Perak yang dalam perjalanan untuk mara ke kemenangan yang kedua berturut-turut, dan sebelum ini pasukan Terengganu telah menempaskan Pulau Pinang, mana saya kira Perak dan Terengganu akan bertemu esok untuk penentuan siapakah yang akan menjadi top of the group di dalam kumpulan B. Kumpulan C ataupun Pool C untuk lelaki, di antara wilayah Persekutuan Negeri Sembilan dan juga Kelantan. Kelantan telah menundukkan wilayah Persekutuan sebentar tadi di perlawanan pertama. Jadi wilayah Persekutuan harus menang perlawanan dengan Negeri Sembilan untuk sekurang-kurangnya memberi peluang kepada mereka untuk melayakkan diri ke perlawanan suku akhir juga. Syah Alam, panasnya. Mana logo Lion? Dia kat tadi. Apa dia kat tadi? Logo Lion. Tahu ke? Bila kita balik ada aircon. Kita nak balik tu agak. Ini nak kena kemas lagi. Bila kat mana? Gerakan terakhir daripada Melaka yang siren telah pun dibunyikan. Dipersalahkan oleh pengadil, satu lagi penalti untuk Melaka. Arahan untuk matikan permainan daripada kem ke jurulatihan pasukan Perak. Satu untuk mengelakkan kecederaan sebenarnya. Sudah pun kedudukan selesa ketika ini. Semangat kesukanan juga oleh pasukan Perak, tidak mahu memberikan try dengan mudah. Terus dihabiskan kepada Melaka. Tidak mengapalah. Satu try sagu hati untuk Melaka. Dan terus Perak secara automatiknya layak ke peringkat suku akhir, menjadi pasukan yang kedua daripada kumpulan B. Besok mereka akan bertembung dengan Terengganu untuk cari apakah juara kumpulan B. Tahniah kita ucapkan kepada Perak. Jumpa lagi esok. Usaha penuh memihak kepada Perak dengan mata 3-1-0, dan kita akan terus dengan perlawanan yang seterusnya yang melibatkan Johor dan juga Perlis.